Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 15 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama, Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, telah melakukan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Perpaduan Kuching pada Selasa. Tinjauan tersebut adalah bagi melihat sendiri operasi vaksinasi di PPV tersebut selepas berlakunya masalah teknikal serta gangguan bekalan elektrik terputus sementara sekaligus menjejaskan proses imunisasi di PPV itu pada Isnin. Masalah tersebut dilaporkan berpunca dari kerosakan pendawaian dalaman di satu sub lita di ruang lega stadium tersebut namun berjaya diatasi oleh juruteknik stadium terbabit dan bekalan elektrik kembali pulih. Sementara itu, tinjauan kru UKAS di PPV itu pada Isnin mendapati penerima vaksin COVID-19 beratur panjang menyebabkan berlakunya kesesakan. Bagaimanapun, rata-rata penerima memberitahu insiden itu tidak mematahkan semangat mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 walaupun terpaksa menunggu lama. Lama juga nunggu teh. Dari pukul appointment saya pukul 12.30. Saya masuk dalam pukul 2 lah. Jadi bila masuk vaksin saya dah apa-apa juga. Injection macam biasa aja. Alhamdulillah lah. Saya sekarang tu dah di vaksin untuk dos 1. Mudah-mudahan dengan contoh saya ni semua yang ingin nak vaksin, haraplah vaksin, jangan takut. Saya dah apa-apa macam biasa aja, macam injection biasa aja. Ya haraplah semua dapat vaksin lah. Lepas kami kena vaksin, saya dah rasa apa-apa, okey je. And then, yalah, cuma tadi nunggu agak lama lah sebab kami kan. So, semuanya okey lah. Lepas vaksin pun saya rasa apa gila. Sementara itu, salah seorang penerima, Hoi Ah Wong pula berkesempatan mengajak orang ramai untuk mendaftar dalam program vaksinasi untuk memastikan imuniti kelompok dapat dicapai. Macam saya sudah ambil vaksin tu, tidak apa susah apa. Orang lain kawan-kawan bolehlah, mesti dah ambil. Di Darul, masalah capaian internet di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Kampung Betanak di Pulau Beruit Darul akan dibawa kepada pihak berkenaan. Menteri Mudahal Ehwal Keperat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul berkata, masalah ini akan mengganggu pendaftaran penerima vaksin COVID-19. Ada beberapa perkara yang penting yang harus dibaiki di sini ialah dari segi internetnya agak lemah, jadi keadaan begini akan mengganggu pentadbiran dan pendaftaran penerima vaksin di sini. So perkara ini kita akan bawa kepada pihak yang berkenaan supaya talian internet dan telefon harus dibaikilah. Saya yakin perkara ini, masalah begini juga berlaku di kawasan-kawasan lain. Bercakap kepada UKAS semasa lawatan kerja ke PPV Klinik Kesihatan Kampung Betanak pada Selasa, beliau memohon Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dapat meminjamkan komputer riba untuk kegunaan klinik tersebut. Dan antara lain yang menjadi cabaran warga kerja di klinik kecil Betanak ialah mereka kekurangan perkakas seperti laptop, komputer dan sebagainya. Dan atas dasar ini saya memohon kepada JKK Kampung Betanak, jika ada komputer atau laptop pada mereka, sila hantar ke klinik ini untuk kegunaan cepat dan sebagainya. Dalam perkara itu, Abdullah turut berharap jumlah vaksin yang dibekalkan kepada semua PPV dapat ditambah bagi mempercepatkan proses vaksinasi. Dan saya juga difahamkan bahawa selama 2 hari ini, satu hari hanya dapat accommodate dalam 120 orang. Sebab ini bergantung dengan bergantung kepada jumlah vaksin yang dibekalkan. Tapi saya harap pihak MC ataupun pihak agensi berkenaan KKM atau sebagainya dapat menambah jumlah vaksin untuk setiap PPV supaya proses vaksinasi untuk warga negeri lebih cepat lagi. Saya dimaklumkan juga bahawa setakat hari ini 63% warga negeri telah divaksin dan juga lebih kurang dalam 1.3 juta warga negeri telah divaksin. Tapi saya harap proses vaksinasi untuk warga negeri Sarawak
terutama sekali yang melibatkan warga yang berisiko tinggi ataupun warga tua dapat dicepatkan, dan seterusnya melibatkan proses vaksinasi untuk warga-warga dan yang umur lebih muda lagi. Sementara itu, Abdullah turut menyampaikan sumbangan 2 unit kerusi roda bagi kegunaan di PPV Klinik Kesihatan Betanak dan berkesempatan menyampaikan insentif kepada Afikah Bujang dari SMK Semop yang mendapat 5A dalam SPM 2020 dan Haziq Akilah Abdul Rahman di Kampung Penibong yang memperolehi keputusan 7A dalam peperiksaan yang sama. Dalam pada itu, seramai 340 penduduk di Pulau Beruit telah mendapat suntikan vaksin setelah 3 hari PPV Klinik Kesihatan Betanak beroperasi, termasuk 120 pada Selasa. Berita seterusnya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 2 di Dewan Bawang Asan yang merupakan salah satu daripada pusat pemberian vaksin PPV di Sibu telah bermula pada Sabtu lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adunangka Dr. Anwar Rapai turun padang bagi meninjau proses vaksinasi di PPV itu pada Isnin. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak itu berkata, daripada 43,789 individu berdaftar, seramai 19,345 telah lengkap menerima dos pertama dan kedua, manakala 24,444 telah menerima dos pertama. Jelasnya PPV di Sibu juga akan ditambah dan Dewan Suara dicadangkan sebagai PPV yang baru. Dalam pada itu, para penduduk sempat ditemu bual menyatakan perasaan gembira mereka kerana telah mendapatkan suntikan pertama. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya kini berada di Dewan Bawang Asan, salah satu daripada pusat pemberian vaksin bergerak di daerah Sibu. Hari ini merupakan hari ketiga pemberian vaksin dilakukan di pusat ini. Suasana pada pagi ini menunjukkan ramai penduduk yang datang untuk mendapatkan vaksin. Pemberian vaksin dilakukan secara berperingkat mengikut senarai rumah panjang di kawasan ini. Bersama kita pada pagi ini salah seorang daripada penerima vaksin, iaitu Tuan Rumah Muhammadin. Tuan Rumah, apakah perasaan Tuan Rumah setelah menerima vaksin pada pagi ini? Perasaan dia menerima vaksin tu amat berasa gagah, laban tu keterubah ya kami ke dia vaksin tu ya ba dewan bawasan tu. Jadi kami tu nada yang ngasuh tu saya dia vaksin tu, nada yang takut, ane irau balas tidak ke kak dia vaksin tu, ane ngai. Kita dipinta datai ke kuliah ngau dia vaksin tu. Aku Nuriana baru, maka begitu aku nerima dos pertama vaksin. Maka kami kebeji atau tadi nyamai amat laban walaupun mayuran tapi kami ngantai lama. Vaksin tu mana agak kita menjaga tubuh kita dari sakit COVID. Aku harap siapa kepada bejiannya datai beji vaksin tu. Aku meraih terima kasih ngagai orang aku dah meraih vaksin ngagai kami ke bakal kebagai tahunya aja. Again, kami Rito Jack vaksin. Okey lah, nunggu pun si lama sebab di kampung Bawasan situ lah. Walaupun orang banyak tapi nunggunya si lama lah. Mun kita jangan rasa takut lah, mun Jack vaksin tu ada apa-apa sebenarnya. Tu untuk jaga kita pun lah. Selanjutnya, Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak Datuk John Siki Tayai menegaskan peruntukan projek kecil luar bandar MRP adalah untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK melaksanakan beberapa aktiviti di rumah panjang atau kegunaan yang penting. Justru beliau mahu peruntukan itu digunakan sebaiknya untuk manfaat semua penduduk dan tidak disalahguna untuk kepentingan segelintir individu sahaja. Sebab kena kita gaduh ke aktiviti kita berumah panjang sekali kenapa-nama ke utai kita guna untuk kelihatan kita bukan kita beri ke orang bala kita. Jadi sitik lagi aku nak tu jadi di benua kita. Mengharap dia nak jadi. Bisik mereka sekedar dia benua bukai tadi sebab telur bukai. Bisik dia ngaku.
Mulai tadi nak madah ke rakyat dari Lembu, madah udah terima MRP tadi ni, tak dekat dan teralik dari. Mesti berkata kedua, mesti salah guna. Tak ada baik kita itu, sopan ada yang itu salah guna. Kan banyak pihak, lain nak bakar bola kita itu tadi, lepas tu hukum kita JKK, kita pak rumah panjai, jalan patut dan temu balik ke rumah panjai, pulai kita madah rumah panjai, atau aku baru pulai terima MRP kita itu, menyampau MRP kita. Nama guna kita itu, duit MRP kita itu. Jadi kita tadi mengadu ke awam kita rumah panjai awak ke bala rakyat ke pegawai kita ini nemu kita ke tukang tuju. Begini kita bawa duit ke hari MRP dan sampai ada projek bukai ke dan beri aku. Jadi kita itu kalau aku ke bertemu pergi ke bala kita atau ke tuai ke rumah. Berucap pada majlis penyerahan cek MRP dan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Tatau di Pejabat Daerah Tatau pada Ahad, beliau menjelaskan peruntukan ke rumah panjang akan digilirkan mengikut keutamaan bagi memastikan setiap rumah panjang menerima peruntukan MRP. Menurutnya, ia kerana peruntukan tahunan MRP yang diterima untuk Dun Kakus berjumlah RM3 juta tidak mencukupi bagi menampung keperluan 400 rumah panjang di kawasan itu. Sebanyak 15 JKKK rumah panjang di Dun Kakus menerima peruntukan MRP berjumlah keseluruhan RM378,000. Dalam pada itu, Datuk John Siki yang juga Adun Kakus memberitahu penularan wabak pandemik COVID-19 telah menular ke kawasan pedalaman, khususnya di rumah panjang, dan masyarakat harus mengambil berat dengan mengambil vaksin COVID-19. Sawuk kita, anak nak ngasuh kalau kita itu kebijiak turun. Ya, kemudian badau register, asuh tidak register. Kita yang ada kita belum ada itu betul aku nemu ada. Nyalai kita tu dia tu kalau tidak ada ofis darah kita itu ada ofis kita yang tidak di Kementerian Kesihatan menjalai ngagai menolong. Mari itu ngagai bala kita. Jadi kita lama kemari, sudah Pak Rumah Do di kemari, Pak Dewan Rumah Do. Lebih 400 di bala kita dia datang. Mana amat? Mana alamat? Nah, yang kita kemana tu? Datang makan. Tidak ia irau paku, ini irau paku untuk bala. Segi mayu pada datang, dalam segi dansa bala kita itu datang. Jadi Pak Do kebukai kakak datang, sudah tahu dah aku ni kau ini kita kaget, katakan ke Pak Rumah Bilong gitu. Jadi tu pegawai nuat pengulu aku, masukan nuat dan sawala kita main datang dia anak syukur ya ke bumur 18 tahun ke atas datang. Selanjutnya mengenai Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Batu Kawah mula dibuka pada Sabtu dengan kapasiti sebanyak 500 dos vaksin sehari. PPV berkenaan mula menerima para penerima vaksin COVID-19 seawal pukul 7 pagi dan keadaan adalah terkawal mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan yang dilakukan pada Sabtu mendapati rata-rata penerima vaksin adalah di kalangan mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Malah rata-rata penerima vaksin menyatakan syukur kerana menerima vaksin dalam mewujudkan imuniti kelompok. Namun sudah pasti berkaitan pandemik COVID-19, cara terbaik mencapai imuniti kelompok adalah melalui kesedaran dan pelaksanaan vaksinasi. Memandangkan tiada pergerakan bebas dibenarkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, usaha merealisasikan imuniti kelompok mungkin lebih mudah dilaksanakan. Manakala disetakan dengan seramai 968 ketua isi rumah KIR di kawasan Dewan Undangan Negeri itu menerima pek bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang daripada Kerajaan Sarawak. Bantuan telah diserahkan kepada dua kampung iaitu Kampung Kuop Dayak iaitu seramai 608 KIR dan Kampung Setakan Cina seramai 360 KIR. Simbolik penyerahan bantuan telah disampaikan oleh Pegawai Khas Adun Setakan Muhammad Aini Wahab kepada Ketua Kaum Kampung Kuop Dayak Bonita Andrew dan Penghulu Kampung Setakan Cina Chai Hen Fui pada Sabtu. Adun Setakan Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud ketika dihubungi merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ketika ini.
Beberapa penerima yang ditemui pula mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Adun Setakan di atas bantuan bekalan makanan tersebut yang sedikit sebanyak membantu meringankan beban sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Balingian pula, rata-rata penerima bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang BKSS 6.0 di Balingian menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan negeri atas sumbangan berkenaan. Menurut Penghulu Ahmad Mahmud Zakaria, ketika ditemu bual UKAS pada Ahad, beliau amat berterima kasih kepada kerajaan negeri dan Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi atas sumbangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penghulu Mahmud alias Ahmad Mahmud bin Zakaria dari kawasan Kampung Seberang merangkumi 9 buah kampung mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberi bantuan semasa PKP ini. Jadi terima kasih juga khas kepada Yang Berhormat N58 Yang Berhormat Abdul Yaakob bin Arbi serta rombongan beliau pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kerajaan kerana memberi bantuan kepada kami. Penghulu Johari Mahli juga tidak ketinggalan mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada kerajaan negeri dan Adun Balingian kerana prihatin dengan nasib masyarakat. Ke Penghulu Johari bin Mahli, Penghulu Kampung Kuala Balingian mengucapkan terima kasih pertama kepada kerajaan negeri Sarawak dan Wabi Telau Yaakob Dun 58 Yaakob bin Arbi kerana memberi sumbangan seperti barang makanan dekat penduduk Kampung Kuala Balingian dan ada semasa PKP itu sedikit membantu penduduk meringan beban seperti semasa dalam PKP itu. Bagi Ketua Kampung Marzuki Sahari, sumbangan tersebut amat dihargai penduduk ketika menempuh waktu sukar akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya KK Haji Marzuki bin Haji Sahari mewakili seluruh warga Kampung Kuala Balingian berasa bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan negeri iaitu kerajaan GPS dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Adun N58 Saudara Abdul Yaakob bin Haji Arbi di atas sumbangan murni berupa food basket bantuan Sarawakku Sayang. Dan akhir kata daripada saya, sama-samalah kita memutuskan rantaian pandemik COVID-19, jaga SOP, jaga diri, jaga keluarga, jaga semua. Hidup GPS, kekalkan kerajaan GPS. Seramai 648 lagi ketua isi rumah KIR di beberapa kampung dan penempatan di Balingian menerima bantuan tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.